Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu sambung lagi dengan muka surat 95, soalan A. Ini soalan penyelesaian masalah. Soalan ni untuk KSSM. Cikgu perhatikan banyak juga soalan yang ni ditanya. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Dia bagi suhu theta sepanjang hari di suatu tempat diberi oleh fungsi theta bersamaan dengan 28 tambah 5 sin pi per 12 darab dengan T tolak 4 dengan keadaan T ialah masa dalam sistem 24 jam. Jadi dekat sini dia bagi T ialah masa dalam sistem 24 jam selepas tengah malam. Soalan A, dia kata cari suhu di tempat itu pada jam 1 petang. Jadi first, kalau 1 petang tu kita kena tukar ke sistem 24 jam, dia akan jadi pukul 13 kan. Jadi T tu akan jadi 13. Jadi kita masukkan, dia nak suhu, jadi kita masukkan dalam theta sama dengan 28 tambah 5 sin pi per 12 darab, jadi T kita gantikan dengan 13 tolak 4. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat 31.54 darjah Celsius. Ni soalan A direct. Soalan B dia kata tentukan suhu maksimum di tempat itu dalam sesuatu hari dan masanya berlaku. Jadi dia nak tentukan suhu maksimum dan masa kan. Jadi kalau dalam kes ni, kalau awak nak suhu maksimum, jadi kalau kita tengok graf, ni graf sin, jadi cikgu lakarkan graf sin. Jadi dekat sini maksimum dia, kalau graf sin, jadi dia akan jadi, kita ambil yang belakang ni, sin pi per 12 darab dengan T tolak 4, mesti maksimum dia 1. Itu maksudnya, mesti maksimum dia sama dengan 1. Sin, nilai sin. Okey, jadi seterusnya kita akan tekan sahaja kalkulator, shift sign. Pi per 12 darab dengan T tolak 4 sama dengan shift sign 1, awak akan dapat 90 darjah ataupun pi per 2, kena bentuk dalam pi sebab dia dah dalam pi, mesti tukar ke dalam pi. Seterusnya dia tanya, kita pun kirakan ini jadi bahagi, di T tolak 4 sama dengan pi per 2 bahagi pi per 12, jadi darab 12 per pi, potong, yang ni potong, yang ni 6, tinggal lagi 6, jadi T sama dengan, pindah 4, dia akan jadi T sama dengan 6 tambah 4, 10. Jadi masa dia 10, T itu masa kan. Jadi oleh sebab itu theta maksimum kan, maximum temperature sama dengan, ni formula dia 28, kita akan tambah dengan 5 sin ni belakang ni ialah nilai dia 1. Jadi 28 tambah 5 ialah 33 darjah Celsius. Jadi untuk yang ni kita gantikan untuk kita dapatkan, oleh sebab itu masa dia ialah 10 pagi. Jadi kita ganti yang ni untuk kita dapatkan nilai T sahaja. Untuk kita dapatkan theta, kita kena masukkan balik dalam equation. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Dia kata kedalaman H meter air di muara sebatang sungai diberi oleh fungsi H sama dengan A cos BT tambah C dengan keadaan C ialah purata kedalaman air. Anggapkan air pasang surut mengikut kala. Period dia ialah 12 jam. Dan keadaan air pasang dan surut masing-masing ialah 9 meter dan 3 meter. Jadi nilai pemalar A, B dan C. Jadi dia bagi dekat sini period dia ialah 12.
Jadi period ni ialah berapa kali kan. Contoh kalau graf kos macam ni period dia sekali. Kalau 12 jam maksudnya 12 lah. Okey. Jadi kalau dia bagi period dia 12, awak kena macam ni. Yang ni kalau dalam kes ni graf X kan. Ni kita panggil graf cos X. Cos 1X lah dalam kes ni. Tapi untuk yang ni kan, cikgu nak bagi awak faham, ini adalah graf T kan, H melawan T. H melawan T, dia kata dia ada sebanyak 12 period. Ada 12. Jadi ni baru satu. Cikgu nak lukis banyaklah 12. Okey. Jadi dia ibarat macam tu. Jadi kalau kita fahamkan sini 2 pi kan. Jadi X 1X bersamaan dengan 2 pi. Okey. Cuba kita comparekan dengan yang ni pula. Dia adalah bersamaan dengan 12 kan. Period dia kata kan. Jadi BT ni, persamaan equation dia ni cos BT. Kita tulis kat sini. Dia adalah cos BT. Jadi kita ambilkan BT. Ni tadi cikgu ambil 1X. Ini cikgu ambil BT. Bersamaan dengan 2 pi jugalah. 2 pi. Maksimum dia 2 pi. Tapi, jadi kalau kita nak cari, dia adalah bersamaan dengan 12 period. Jadi kalau kita nak dalam sebutan T, jadi dia adalah T sama dengan 2 pi per B. Itu maksud dia. Jadi yang ni X sama dengan 2 pi. Yang ni T kita bersamaan dengan 2 pi per B. Kita kena bahagi dengan B yang ni. 2 pi ialah sudut dia. Kan? Maksimum 2 pi. Kita kena bahagi dengan berapa. Sini bukan 12 2 pi. Bahagi dengan period dia ialah B. Jadi dalam kes ni, dia bagi tahu sama dengan 12. Jadi kita boleh keluarkan 2 pi per B tu bersamaan dengan 12. Dapat daripada mana? Yang ni dia bagi. Period dia ialah 12. Okey. Jadi awak kena ingat lah. Dia kena bahagi dengan B yang ni. Yang ni. Okey. Jadi dah dapat situ. Seterusnya kita boleh dapat. Cikgu pindah ke sana. Yang ni cikgu bawa turun. Jadi B sama dengan pi per 6. Okey. Yang ni baru sebut tentang dia punya period. Jadi seterusnya dia kata kedalaman air maksimum berlaku apabila 9 meter. Jadi kita boleh tulis bahawasanya yang belakang tu cos BT tu maksimum cos BT bersamaan dengan 1. Tengok macam tadi. 1. Itu apabila dia maksimum. Seterusnya maka kalau cos BT itu sama dengan 1 kan. Ini sama dengan 1. Equation ni sama dengan 1. Kan. Cos BT 1. Jadi oleh sebab itu A darab 1 ialah A tambah C akan sama dengan 9. Okey. Itu yang pertama. Seterusnya kalau kedalaman air minimum, yang ini dibagi kedalaman air pasang surut mengikut kadar 12 jam, kedalaman air pasang dan air surut. Jadi yang ni kita anggapkan sebagai maksimum. Surut tu kita anggapkan sebagai minimum. Jadi kalau ni cikgu tulis maksimum cos BT akan sama dengan 1. Seterusnya kalau air tu minimum, jadi cos BT tu akan bersamaan dengan negatif 1. Sebab apa? Yang ni maksimum 1. Ni kita anggapkan air tu surut, negatif 1. Yang ni dia kebat sikit. Kalau awak tengok dia pun dia tulis dekat sini hot. Memang kebat. Okey. Jadi daripada situ kita akan dapat yang ni A darab negatif 1. Dia akan jadi negatif A tambah C bersamaan dengan surut dia ialah 3. Ini adalah persamaan 2. Jadi daripada situ kita boleh carilah A dengan C. Soalan dia suruh cari A, B dan C kan.
Jadi ini cikgu persamaan 1, cikgu tambahkan dengan persamaan 2. Dia akan jadi A tambah C sama dengan 9. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2, negatif A tambah C sama dengan 3. Ini persamaan 2. Cikgu tambahkan. Dia akan hapus. Jadi 1C tambah 1C, dia akan jadi 2C sama dengan 9 tambah 3, 12. Dia dapatlah C sama dengan bahagi, dapat 6. Itu baru nilai C. Kemudian kita nak cari nilai A, kita ganti saja dekat sini. A tambah 6 sama dengan 9. Jadi A sama dengan 3. Okay, dah dapat dah. Last kali dia nak cari. A dah dapat. C dah dapat. Kita nak cari B. Oh, B pun dah dapat. Dekat sini. B adalah pi per 6. Jadi dapatlah ABC. Okey, seterusnya. Soalan nombor 3. Hak juga. Dia kata, ni awak budak fizik, awak beruntung. Dia melibatkan current. Arus I, current I, unit dia ampere yang mengalir dalam 1 liter arus ulang-alik diberi oleh fungsi I bersamaan dengan 20 sin 100 pi t dengan keadaan t ialah masa dalam saat. Jadi soalan A dia minta frekuensi. Jadi frekuensi kita tahu formula frekuensi ini dia tak bagi, tapi disebabkan dia Hertz jadi kita kena tahu F sama dengan 1 per t. Jadi kita nak tahu dia punya period kan. T tadi. Itu period kan. Semua tahu. Jadi kita nak tahu dia adalah bersamaan dengan macam sebelum ni. 2 pi kita bahagi dengan 2 pi kita bahagi dengan sudut dia dekat sini. 100 pi. T ni bukan sudut T ni dia punya paksi T tu. Itu cara baca dia. Jadi kita akan bahagikan dengan 100 pi. Macam soalan atas tadi. Jadi awak akan dapat yang ni mati. Jadi T dia ialah 1 per 50 saat. Jadi dapatlah frekuensi dia ialah 1 bahagi 1 per 50. Awak akan dapat 50 Hz. Ini siap dengan unit sekali. Okey, dia nak dalam Hz. Soalan B, dia kata maximum current and the time when this occurs. Jadi dia nak I yang maksimum dengan time. Jadi ingat kalau nak I maksimum, kita akan ambil sin ni ialah nilai dia 1. Semua ni nilai dia kita akan darab dengan 1 maksimum kan. Sin maksimum dia mesti 1. Jadi I sama dengan 20 darab 1 terus. Jadi terus dapat 20 ampere. Seterusnya dia nak time. Jadi kita ambil yang belakang ni kita samakan dengan 1. Jadi sin 100 pi t bersamaan dengan 1. Jadi yang ni t sama dengan 1 bahagi sin 100 pi. Okey, tekan kalkulator sin 100 pi. Dalam radian kalau awak nak tekan terus awak kena tukar kepada radian. Di sin 100 pi. 100 pi. Oh, bukan macam tu sorry. Salah tu. Cikgu salah ni. Tekan shift dulu. Ni 100 pi t, tekan shift dulu. Shift sin 1. Shift sin 1 sama dengan dapat 1.5707 bahagi dengan 100 pi akan dapat 1 per 200 saat. Kita
tekan shift sign 1 dulu, kemudian bahagi dengan 100 pi. Okey, cikgu pergi ke soalan nombor 4. Hoax lagi. Memang soalan kebat. Cikgu dapat tahu daripada cikgu yang sebelum ni, dia kata KBSM tak pernah keluar soalan macam ni untuk tajuk trigonometri. KSSM wallahualam, tak tahu. Jadi awak kena tahulah soalan-soalan berbentuk kebat macam ni. Okay, cikgu pergi soalan nombor 4. Dia kata dua gelombang, semua berkaitan dengan fizik. Dua gelombang air yang berpunca dari dua penjuru sebuah kolam diwakili oleh persamaan Y1 sin T tambah pi per 3, Y2 2 cos T tolak pi per 6. Dua gelombang itu bercantum di tengah kolam itu dan gelombang gabungan diberi oleh Y sama dengan Y1 tambah Y2. Jadi ada dua gelombang. Jadi bila dia bercantum kat tengah-tengah, dia akan jadi tambahan. Okey, seterusnya cari Y dalam bentuk A sin BT tambah alpha dan kemudian nyatakan nilai A, B dan alpha. Jadi dalam kes ni dia kata dia kena tambah. Jadi kita tambahkan Y bersamaan Y1 ialah sin T tambah pi per 3 tambah dengan Y2 ialah 2 cos kurungan T tolak pi per 6. Tengok tengok dia adalah addition kan. Jadi dia akan jadi sama dengan, kalau sin dia nak kawan, jadi sin ni A ni B. Ada sin A cos B tambahlah cos A, cos A B sin B. Okay, seterusnya tambah lagi. Yang ni 2 cikgu letak kat depan. Ni kalau cos dia tak nak kawan kan. Cos A cos B tolak akan jadi tambah 2, maintain ada sin A sin B. Okay, seterusnya yang ni awak tekankan kalkulator. Cos pi per 3 dapat berapakah? Cos pi per 3 kita kena buat dalam sebutan termudah. Jadi cos pi per 3 awak akan dapat 0.5. Jadi dia akan jadi 1/2 sin T tambah, jadi sin 4 pi per 3 ialah bersamaan dengan sek 3/2. Jadi dia akan jadi tambah sek 3/2 cos T. Ini tambah lagi 2 cos T, yang ni ialah sek 3/2 tambah 2 sin T, sin pi per 6 ialah 1/2. Seterusnya sambung kat sini. Kita ringkaskan. Yang ni ada, yang ni kita boleh potong. Okay, yang ni sin T, yang ni sin T. Jadi setengah sin T tambah 1 sin T, dia akan jadi 3/2 sin T. Yang ni cos T kan. Yang ni cos T cikgu faktorkan tambah cos T. Yang ni tinggal lagi sek 3/2 tambah yang ni boleh potong. Yang ni boleh potong tambah sek 3. Okey, jadi macam tu. Jadi yang ni per 1 kita samakan dia darab 2 darab 2. Hati-hati kan jawab soalan ni. Jadi 3/2 sin T tambah, yang ni akan jadi cikgu samakan dia. Ini 2 sek 3 tambah sek 3 per 2 tutup kurungan cos T cikgu letak belakang. Seterusnya kita permudahkan dia lagi. Yang ni 3/2 sin T. Yang ni 2 sek 3 tambah 1 sek 3, dia akan jadi 3 sek 3/2
cos T. Seterusnya kita faktorkan, yang ni ada 3, yang ni ada 3, kita keluarkan 3. Untuk kurungan 1/2 sin T tambah sek 3/2 cos T. Okey. Yang ni apa yang akan jadi? Dia adalah bersamaan dengan setengah. Dia adalah sin A tambah cos B. Dia adalah bersamaan dengan yang ni. Yang ni awak jadikan sin T 1/2 ni dia adalah bersamaan dengan cos pi per 3. Kita kena jadikan dia macam tu pula. Okay, panjang lagi cikgu sambung ke tepi ni lah. Panjang sangat ni. Okey, semua bawah. Okey, jadi kalau setengah tu dia bersamaan dengan cos pi per 3. Cos pi per 3. Ini. Tengok setengah ni dia adalah cos pi per 3. Jadi 3 darab dengan sin T, cikgu tulis kat depan, darab dengan cos pi per 3. Okay, tambah cos pi per 3 tu apa? Setengah tu bersamaan dengan cos pi per 3. Okay. Kemudian yang ni sek 3/2 ni bersamaan dengan sin pi per 3. Nak dalam sebutan tu. Okay, jadi yang ni dia akan jadi, cikgu tulis cos T kat depan. Nak bagi, nanti kita akan nampak ada kaitan sin pi per 3. Tutup kurungan. Kalau awak nampak macam ni, dia adalah sin A cos B tambah cos A sin B. Jadi sin dengan cos dia kawan. Dia bila kawan, dia adalah bersamaan dengan 3 kat luar sin. Okay. Ini A, ini B. Tambahan. Jadi A tambah B. Okay, jadi kita pun compare kan dengan soalan dia tadi. Soalan dia bagi dalam bentuk A tambah sin, ada kat atas kan, B T tambah alpha. Jadi kita nak compare kan. A tu adalah 3 kan. B tu adalah 1 BT. Seterusnya alpha tu adalah pi per 3. Okay, kita jadikan dia A sama dengan 3, B sama dengan 1, alpha adalah pi per 3. Okay, seterusnya cikgu pergi ke soalan ke-6. Soalan 5. Soalan 5. Maaf panjang sikit hari ni. Tapi kena juga bagi tahu sebab ni soalan K4. Nombor 5 dia kata Allah Akbar. Selesaikan persamaan serentak cos 2x sama dengan sin x dan sin square x tambah y sama dengan 1 dengan keadaan okey. X ni antara 0 hingga 180, y pun antara 0 hingga 180. Jadi kita nak selesaikan soalan nombor 5. Dia nak nilai x dengan y lah maksudnya. Macam mana kita nak selesaikan? Kita keluarkan yang ni cos 2x. Jadi awak tahu cos 2x maksudnya dia double angle kan. Jadi dia bagi cos 2x bersamaan dengan sin x. Jadi cos 2x tu awak dah hafal. Awak mesti hafal cos kuasa 2x. Cos 2x bersamaan dengan cos kuasa 2x tolak sin kuasa 2x. Jadi sama dengan sin x. Jadi sebelum ni awak hafal sin square tambah cos square sama dengan 1. Jadi kita boleh guna dekat sini.
Jadi kalau tengok di dalam sebutan sin, jadi cos ni kita tukarkan. Jadi kita bawa sin ke sana. Jadi cos square bersamaan dengan 1 tolak sin square. Jadi 1 tolak sin square, tolak lagi sin square. Jadi tolak 2 sin square x. Ini kalau tak hafal formula. Kalau dah hafal, bagus. Ini maksud cikgu hafal satu je. Cos 2x, banyak formula dia. Tapi cikgu hafal yang ni je. Yang seterusnya cikgu terbitkan daripada sini. Itu maksudnya. Kalau awak dah hafal, bagus. Okay, bersamaan dengan sin x. Jadi kalau tengok di dalam sebutan sin, ada yang ni cikgu pindah semua ke kanan. Jadi dia akan jadi positif 2 sin square x. Yang ni tambah sin x. Yang ni jadi tolak 1 sama dengan kosong. Okay, jadi kalau kita tengok yang ni dah dalam bentuk kuadratik. Jadi dalam bentuk kuadratik yang cikgu ajar sebelum ni. Jadi dia akan jadi kurungan 2 sin x tolak 1. Kurungan lagi sin x tambah 1 sama dengan kosong. Jadi seterusnya dia akan jadi, kita kena selesaikan dua bahagian. Dan dua bahagian dia akan jadi first kita selesaikan yang ni. 2 sin x tolak 1 sama dengan kosong. Jadi sin x sama dengan 1 kita pindah ke sana, 2 kita pindah ke sana, dia akan jadi 1/2. Jadi awak akan dapat x sama dengan 30 darjah. Macam kena lukis 150 darjah macam sebelum ni cikgu ajar kena lukis. Wajib lukis kawasan dia kat mana. Okey, seterusnya satu lagi kita selesaikan yang bahagian kanan pula. Bahagian sini dia akan jadi koma sin x tambah 1 sama dengan kosong. Jadi sin x sama dengan negatif 1. Jadi akan dapat x. Oh, bila negatif tak ada negatif jadi x. Kita ignorekan dia. Jadi jawapan dia yang ni 30, satu lagi 150 darjah. Jadi kita kena masukkan dalam persamaan ini. Sebab dia nak x dengan y, ini baru nilai x. Jadi daripada situ kita akan jadikan dia sin square dalam kurungan x tambah y sama dengan 1. Dan yang ni. Jadi kita pindahkan sin square, dia akan jadi tambah tolak. Jadi sin x tambah y dia akan jadi punca kuasa 2 tambah tolak 1. Seterusnya kita shift sign, kita akan dapat x tambah y sama ada 90 darjah. Kalau negatif 1 kita akan dapat 270 darjah. Itu ialah x tambah y. Jadi first kita gunakan x tu, kita ambil yang nilai x 30. Jadi kita akan dapat kalau x tu sama dengan 30, kita buat sini. Jadi y tu akan bersamaan dengan 90 tolak 30 kan. Ini pindah ke sana jadi 90 tolak 30, 60 darjah. Satu lagi kalau x tu bersamaan dengan 150 darjah, koma, y tu akan bersamaan dengan 90 tambah x tu bersamaan dengan 150 darjah. Jadi y bersamaan dengan, kita nak jadikan dia 270. Jadi dia adalah bersamaan dengan 270 tolak 150, iaitu 120 darjah. Ini jawapannya. Ini gain ni akan dapat 90. Ini gain ni akan dapat 270. Itu maksud dia. Okay, seterusnya nombor 6. Tengok nombor 6, dia kata tangent 1/2 theta bersamaan dengan, jadi tangent theta bersamaan dengan 3/4 berada dalam sukuan ketiga. Jadi kalau kita lukis, dia berada dekat sukuan ketiga kat bawah. Jadi theta dekat sini, 3/4 ialah setentang persebelahan. 3 kat sini, 4 kat sini. Itu maksud dia. Jadi tanpa menggunakan kalkulator, nilai bagi soalan A dia minta tangent setengah theta. Jadi awak kena hafal.
half angle formula dia adalah bersamaan dengan 2 tangent dalam kurungan theta per 2 bahagi dengan 1 tolak tangent square. Yang ni formula ada kat atas Okey, adik tangent setengah theta. Oh sorry, ini formula dia bukan tangent setengah. Tangent theta sama dengan. Okey. Tangent theta sama dengan formula ini. Jadi kita tengok tangent theta diberi 3/4. Jadi kita boleh masukkan 3/4 sama dengan 2 tangent theta per 2. Theta per 2 adalah setengah theta lah dalam kes ni. Bersamaan dengan ni lah. Theta per 2. Okey, tolak dengan 1 tolak tangent square theta per 2. Jadi yang ni 4 cikgu bawa naik atas. 1 ni cikgu bawa naik atas sini. Cikgu kurung. Okay, apa akan jadi? Dia akan jadi 3 darab 1 tolak tangent square setengah theta. Okay, bersamaan dengan 4 cikgu bawa naik ke sana. Dia akan jadi 4 kali 2. Cikgu terus jadikan dia 8 tangent setengah theta. Okay, cikgu bagi awak nampak dia jadi setengah theta. Jadi daripada sini kita darabkan 3 kali 1 3 tolak 3 tangent square setengah theta sama dengan 8 tangent setengah theta. Okay, jadi daripada situ kita nampak dia dah bentuk kuadratik kan. Dia dalam bentuk kuadratik. Yang ni semua cikgu pindah ke kanan. Cikgu nak jadikan dia positif. Jadi dia akan jadi positif 3 tangent square setengah theta. Yang ni tambah 8 tangent setengah theta. Yang ni pindah ke sana dia akan jadi tolak 3 sama dengan kosong. Dia dah dalam bentuk kuadratik, dia seolah-olah 3y kuasa 2 tambah 8y, yang ni y tolak 3 sama dengan kosong. Dia dah dalam bentuk kuadratik macam tu. Jadi awak boleh faktorkan, awak akan dapat 3 tangent setengah theta tolak 1. Satu lagi ialah tangent setengah theta tambah 3 sama dengan kosong. Jadi kalau awak faktorkan, dia ibarat 3y tolak 1, y tambah 3. Y ni ialah semua sekali ini. Jadi daripada situ kita selesaikan yang belah sini dulu. Macam sebelum ni yang cikgu ajar. Jadi dia akan jadi, kita selesaikan ini kan. Di 3 tangent, cikgu suka kurung yang ni. Setengah theta tolak 1 sama dengan kosong. Jadi tangent setengah theta sama dengan 1 pindah ke sana sama dengan 1 bahagi 3. Okey, yang tu yang pertama. Koma satu lagi ialah yang belah sini pula. Di tangent setengah theta bersamaan dengan, terus dapat pindah ke 3 negatif 3 kan. Okey, daripada sini kita tekan shift tangent. Shift tangent 1/3. Awak akan dapat soalan dia kata cari tangent. Oh, soalan dia direct. Dia kata cari tangent setengah theta. Okay, dah dapat lah cari tangent setengah theta. Jadi tangent setengah theta, first kita dapat 1/3. Tangent setengah theta yang kita dapat ialah negatif 3. Jadi yang kita nak yang mana? Yang kita nak ialah yang lebih kecil daripada kosong. Oleh sebab itu kita akan dapat tangent setengah theta yang ni. Kita ambil yang ni. Yang ni kita ignore kan. Jadi yang ni yang jawapan akhirnya. Sama dengan negatif 3. Sebab kita nak dia adalah lebih kecil daripada kosong. Tangent
Okey, B dengan C awak try buat. B jawapan dia ialah B mudah 24/7. C jawapan dia ialah mudah juga, negatif 117/44. Awak try buat. Okey, yang C ni cikgu bagi clue. C bersamaan dengan tangent theta tambah 2 theta. Okey, ini ialah hasil tambah, addition. Addition formula awak gunakan. Yang ni cuma cikgu tengah terfikir lagi sebab apa kita ignorekan yang ni. Nanti kalau ada jawapan, cikgu bagi tahu. Okey, sekian saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.